السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين يا رب العالمين. Dihormati Tuan Imam Fadil Ustaz Hashim, seluruh ahli jawatan kuasa Surau At-Taqwa, tuan-tuan, hadirin, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang masih lagi dapat kita rasai dan masih lagi dapat kita nikmati akan nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan dengan ucapan tahmid, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melambangkan pengiktirafan kita dan pengakuan kita atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, mudah-mudahan Allah akan terus menambahkan nikmat-nikmat di dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Dan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, bahkan kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di rumah Allah yang walaupun dengan kekangan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam tempoh sementara sepanjang kehidupan kita ini, yang dirasakan masya-Allah satu keadaan yang tidak pernah berlaku dalam kehidupan kita, tapi kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan pilihan untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat istiqamah di dalam kita melaksanakan amal ibadah kehidupan kita dan memberikan kepada kita istiqamah untuk kita hidup di rumah Allah Subhanahu wa taala sehinggalah saat ketika Allah mengambil nyawa kita untuk bertemu dengannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita merasa pelik juga di dalam kehidupan kita ini bila melihat situasi dan keadaan yang berlaku pada hari ini, sehingga kan kadang kita tidak menerima takdir dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara yang kadang-kadang Allah nak uji sejauh mana kita dapat merasai ataupun sejauh mana Allah nak melihat kepada kita. Husnul zan billah, sangka baiknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sejauh mana kita Allah nak melihat kita ini dapat menerima hakikat setiap daripada kita ini yang mana Allah akan menguji kita. Dalam hadis Nabi SAW jelas sekali Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menyayangi sesuatu kaum itu, pasti Allah akan menguji mereka. Semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sehinggalah sampai kepada Nabi Yuna khatamin nabiyyin, Nabi yang terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan dapat merasai ujian-ujian tersebut. Kenapa? Kerana tanda sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka lantaran daripada itu, kadang-kadang di kalangan kita tidak mampu dan tidak dapat menerima hakikat ujian-ujian seumpama ini. Orang bertanya tentang persoalan berkaitan tentang solat Jumaat dan macam-macam. Kalau tuan-tuan lihat di dalam Facebook, ya, di dalam apa yang diviralkan dengan media masa yang ada pada hari ini, seakan-akan mereka terlupa bahawa dalam kehidupan kita ini ada suatu panduan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Iaitulah ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang kita tidak pernah praktikkan satu ketika dahulu dan hari ini kita melaksanakannya. Di antaranya apa yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu, dan janganlah kamu melontarkan diri kamu itu ke dalam kerosakan, bi aydikum ila tahlukah, dalam kerosakan, wa ahsinu, dan lakukanlah kebaikan. Ya, ini di antara ayat yang ulama ambil dalil daripada ayat tersebut sehingga terlahirnya lah kaedah yang disebut oleh para ulama-ulama usul, iaitulah ad-darurah tubihul mahdhurat, bahawa setiap mudarat itu dia membenarkan sesuatu yang dilarang. La dirara wa la darara wa la dirar. Tiada sesuatu yang memudaratkan ke atas dirinya, begitu juga memudaratkan ke atas orang lain. Maka lantaran daripada itu, beberapa perkara yang dahulunya menjadi wajib tapi terhalang dengan sebab bahaya yang akan menimpa ke atas diri sendiri, maka ketika itu larangan ataupun pada saat kewajipan itu ditarik ataupun tidak diwajibkan ke atas dirinya disebabkan mudarat tersebut. Dan kaedah inilah yang diutarakan oleh para ulama, yang mana kita tahu bahawa Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekadar untuk kita beribadah semata-mata, tapi pada saat yang serupa 5 perkara utama, asas utama yang telah dihimpunkan oleh para ulama. Itulah dia matlamat dan tujuan Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya adalah hifzuddin. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan dawabit, meletakkan garis panduan bagi memelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Antaran itu, sesiapa yang menukar agamanya dalam keadaan sewinang-winangnya, maka di sana ada hukum yang Rasulullah sebut, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah mereka. Yang melaksanakan hukuman seumpama ini bukan kita, tapi kuasa daripada kerajaan yang menentukan akan hukum tersebut setelah dikenal pasti keengganannya untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk hifzun nafs, iaitulah untuk menjaga akan nyawa kita. Justru daripada itu Islam melarang kepada kita berbunuh-bunuhan, untuk kita membunuh seseorang dengan sewinang-winangnya. Sehingga kan dalam Al-Quranul Karim, apabila di kalangan kita saling berbunuhan antara umat Islam, apa jawapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban alima. 4 ancaman utama yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ke atas seseorang yang membunuh orang Islam. Tidak disebut sama ada yang membunuh itu kafir ataupun yang membunuh itu adalah orang Islam, tapi di sana sudah diberikan jawapan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana membunuh tanpa hak itu adalah merupakan salah satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam turun adalah untuk memelihara nyawa kita, maka kerana itu darurah itu dikadarkan ad-darurah tuqaddar biqadariha. Setiap daripada mudarat itu dikadarkan mengikut kepada kadarnya. Dan dalam kita nak menentukan sejauh mana darurah yang berlaku
ini bukan hanya di kalangan para ulama agama sahaja yang mengeluarkan fatwa hukum tersebut, tapi bertanya kepada orang-orang yang faham tentang persoalan yang berkaitan dengan penyakit seumpama itu, seperti mana para doktor memberikan pandangan-pandangannya, dan begitulah yang berlaku seperti mana yang dinyatakan diminta oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika sekiranya kamu tidak mengetahui. Ahli zikri ay ahli al-ilm, iaitulah orang-orang yang berilmu, sama ada di kalangan para ulama-ulama agama yang menentukan hukum halal maupun haram, ataupun kepada mereka yang memahami tentang hakikat pada setiap sesuatu itu memberikan bahaya ataupun tidak. Justru itu tuan-tuan, hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, tambahkan lagi maklumat berkaitan dengan ilmu yang mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita faham dalam setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Orang yang tiada ilmu akhirnya akan membawa kepada kesesatan. Dan risaunya kita tuan-tuan, semakin usia kita kepada penghujung ini, nak menunjukkan gambaran dunia kita semakin berakhir, takut seperti mana yang Rasulullah SAW menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut sesuatu ilmu itu tiba-tiba hilang, intiza'an, dicabut daripada kita. Kita terlupa segala-gala ilmu dan maklumat tersebut. Jawapan daripada Nabi SAW bukan begitu. Akan tetapi ilmu itu akan ditarik, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala biqabdil ulama, dengan mematikan para ulama, menghilangkan perasaan di kalangan umat pada masa kini berminat untuk membaca simpanan-simpanan dan khazanah ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Sebab itu kalau kita tengok kecenderungan masyarakat kita pada hari ini, mereka lebih mudah untuk memahami sesuatu itu dengan cara menggunakan akal semata-mata. Ya, menggunakan akal semata-mata, tuan-tuan. Saya ingat ada satu semasa kami bertemu dengan salah seorang Tok Bomoh. Jadi dalam sesi soal jawab ataupun sesi penjelasan, bila kami bertemu dengannya, waktu itu tanya, saudara ni ataupun tuan belajar menuntut ilmu daripada siapa? Tak ada daripada sesiapa. Habis itu saya memahami berkaitan dengan Al-Quran itu dengan hanya sekadar melihat terjemahan. Dan akhirnya bagaimana tuan boleh mentafsirkan ayat tersebut dengan menggunakan akal ya Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga akhirnya tuan-tuan, Bomoh ni dalam siasatan yang kami buat waktu itu, dia dapat menentukan seseorang itu ada iman ataupun tak ada. Masya Allah. So, guru pun tak mampu nak menentukan seseorang itu ada iman ataupun tidak. Iman yang dimaksudkan nur lah. Dia kata dalam diri kamu ni ada nur ataupun tidak. Jadi pernah satu ketika kami bawakan ada salah seorang sahabat yang turut serta dalam sesi. Sebelum kami memanggil ketika itu, kami buat siasatan terlebih dahulu. Jadi satu ketika datangkanlah seorang pesakit yang menyamar. Pada waktu ketika disiasat dalam waktu ketika rawatan tersebut, dia pun merawat. Dia tengok tuan ni kena saka ni. Dia kata ada saka, bahagian mana ditunjuk daripada bahagian pusat sampailah ke atas ni, itu kawasan tempat tuan ni kena saka. Dan akhirnya dia kata apa, tolong bawa air. Bawalah air tersebut. Dan dibawa air tersebut, kemudian dibawa dengan buah limau. Waktu itu dia kata tolong ambil air ni pergi ke bilik mandi, dan ketika itu mandi dengan air limau sekali. Nanti saka tersebut dia akan hilang, nur akan masuk ke badan tuan. Dan dia pun pergi waktu itu. Dia masuk ke dalam tandas, tuan-tuan, apa yang berlaku? Waktu itu dia buang air tersebut, dia tak mandi. Dan kemudian dia hanya sekadar basah-basahkan kaki dirinya dengan air. Kemudian dia kata dah mandi dah. Dia tengok wajah tuan ni ada nur. Dia kata Allah, kita dah tengok air ni dah berbohong dah. Kami rakam semua apa yang berlaku ketika itu, tengok balik tentang keadaan tersebut. Dan dalam sesi tersebut tu dia kata, saya ni memang Allah takdirkan dah bagi ilham kepada saya boleh nampak scan seseorang itu ada nur ataupun tidak. Jadi waktu itu saya pun tanya, kalau diri saya ni ada nur ataupun tidak. Dia pun bacalah surah Yasin. Yasin waktu itu menggigil. Dia baca bacaan Yasin tu dia menggigil. Kata, oh tuan ni nurnya banyak, dia tinggi nur. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mudahnya orang tertipu dengan keadaan seumpama ini. Sebab apa? Bila dia baca, dia kata dia baca ayat suci Al-Quran, apa rawatan yang tuan lakukan? Kata dengan sekadar membaca ayat suci Al-Quran. Baik, dan akhirnya sebelum kami berpisah, setelah beberapa persoalan-persoalan dikemukakan, boleh tak tuan baca ayat-ayat yang tuan baca? Dia kata, apa ayat yang tuan baca semasa merawat? Dia kata, saya baca surah Al-Mulk, saya baca surah Yasin, saya baca surah Al-Kahfi, saya baca surah adalah beberapa surah yang lain. Jadi
Termasuklah lau anzalna dalam surah Al-Hasyr itu dibaca ayat tersebut tak? Bagus bacaan tersebut. Boleh tak baca depan kami? Dia pun mula baca lah. Dia baca dalam keadaan dia terlupa, dia tak apa ambil Quran. Dalam beg dia dibawa sekali. Al-Quranul Karim, dia buka lah. Kita tengok tuan, Al-Quran kami, saya pun dah lusuh lah. Quran itu yang digunakan untuk baca. Tak apa, silakan baca ayat tersebut. Dia baca lah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dibaca alladzi khalaqal mauta wal hayawata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya kata ulang balik ayat tersebut. Alladzi khalaqal mauta wal hayawata. Diulang balik. Saya ingat dia terlupa sudah baca. Selama ni kamu baca memang baca hayawata ke? Tak pernah dalam sejarah ni qiraat mana yang membaca tentang hayawata. Tak pernah dengar bacaan tersebut. Dia pun duk baca, dia teruskan. Apa teruskan? Baca surah Yasin. Dan di penghujung untuk kami lakukan ulasan, kata tuan kena banyak baca lagi Al-Quran. Baca jangan sendiri, kena belajar daripada orang sebab tajwid memang tunggang langgang. Huruf kha-nya tak berbunyi kha, huruf sin jadi shin, huruf sa jadi sin dan sebagainya. Maka bacaan ini tidak betul, kemungkinan besar tuan sendiri dalam diri tuan tu ada jin. Dia kata memang dalam saya tahu ada jin ataupun tidak pada seorang. Itu macam mana pula tuan boleh tahu ada jin ataupun tidak? Dia kata nak tahu ada jin ataupun tidak tu badan saya akan terasa panas. Tuan-tuan hati-hatilah malam ni kalau rasa panas atau maknanya jin ada sebelah. Dia kata begitu keadaannya. Subhanallah. Ini baru salah satu di antara keadaan masyarakat kita yang kita nak katakan terkeliru tentang persoalan agama. Bahkan orang yang mengikutinya lebih-lebihlah lagi. Puncanya kenapa? Sebab para ulama telah pun meninggal. Manusia sudah tidak lagi berminat ketika itu. Dan akhirnya apa yang berlaku? Rasulullah mengatakan akan didatangkan sesudah itu juhala, orang-orang yang jahil, tahu mereka akan mengeluarkan fatwa, lantas masyarakat ketika itu akan menerima apapun hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Wal'iyazubillah, minta berlindung kepada Allah. Maka justru daripada itu saya perkatakan bahawa ilmu itu penting dalam kehidupan kita supaya dengan ilmu kita bergerak dalam menentukan diri kita ini berada pada kedudukan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Malam ni tuan-tuan kita akan sambung sedikit perbincangan kita berkaitan tentang hadis Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih lagi membicarakan tentang hadis yang ke-11, iaitulah hadis yang berkaitan dengan babul ikhlas, perkara yang berkaitan tentang ikhlas, yang berkaitan dengan niat, yang berkaitan tentang persoalan hati. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. Daripada Abil Abbas, Abdullah bin Abbas, daripada Abil Abbas, Abil Abbas adalah kunyah ataupun gelaran kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kadang-kadang kita sebut dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bapanya, dan termasuklah dengan Abdullah radhiyallahu anhuma adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila lahirnya Abdullah bin Abbas, lahirnya pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dikepung. Dalam tempoh 3 tahun Rasulullah berada di kota Makkah, yang ketika itu bersama dengan kabilah Bani Muttalib, yang waktu dan di saat itu mereka telah dipulaukan, diboikot oleh kelompok daripada kalangan kafir Quraisy, tidak mahu untuk memberikan makan, tidak mahu berjual beli, memutuskan hubungan secara langsung, sehingga di kalangan mereka diceritakan dalam sejarah mereka memakan daun-daun pokok yang ada ketika itu untuk mempertahankan ataupun untuk meneruskan akan kehidupan mereka. Subhanallah. Waktu itulah
lahirnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat yang serupa kadang-kadang kita terlupa bahawa beliau juga adalah merupakan sepupu kepada Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu anhu. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sempat untuk berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah selama ulama mengatakan salatina syahra, iaitulah selama tempoh 30 bulan sahaja. Sempat mengambil ilmu-ilmu daripada Rasulullah dalam tempoh 30 bulan. Beliau mendapat sebanyak ataupun meriwayatkan lebih kurang 1600 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam tempoh 30 bulan. 30 bulan ni berapa tahun? Kalau setahun ada 12 bulan, lebih kurang dalam tempoh 3 tahun, lebih kurang. Sebab ulama mengatakan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika itu umur Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma adalah 13 tahun. Beliau di antara para sahabat yang paling muda di kalangan para sahabat-sahabat yang lain, tetapi beliaulah orang yang paling alim dan berilmu. Kenapa? Semasa dilahirkan waktu itu dan sesudah semasa kecilnya, Rasulullah pernah mendoakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini dengan doanya, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kefakihan kepadanya tentang agamamu wahai Allah Subhanahu wa taala, wa 'allimhu at-ta'wil, dan berikanlah ilmu dalam mentafsirkan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu kelebihan yang ada pada Abdullah ibn Abbas, sehingga kalau kita melihat antaranya Masruq radhiyallahu anhu di kalangan sahabat, di kalangan at-tabi'in, yang beliau menceritakan tentang kisah kehidupan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini. Dalam tempoh waktu ketika duduk bersama dengan para sahabat, dia tidak akan berbicara perkara yang lain, melainkan akan ada perbincangan berkaitan dengan hukum. Kita duduk dengan teman-teman kita, agak-agak apa yang kita bicarakan? Satu, berkaitan dengan fiqh. Yang kedua, berkaitan tentang mentakwil akan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang ketiga, berkaitan dengan maghazi, iaitulah dalam peperangan-peperangan yang berlaku. Beliau juga adalah merupakan seorang yang mahir dalam bab syair. Syair-syair Arab, termasuklah Ayyamil Arab, sejarah yang berlaku di kalangan bangsa Arab ketika itu juga berada dalam pemikiran Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma meninggal ketika usianya 71 tahun. Dan waktu meninggalnya di mana? Meninggalnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma di bumi Taif pada tahun 68 Hijrah. Dan riwayat mengatakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma meninggal disebabkan dalam keadaan buta. Minta maaf, yang satu lagi dalam keadaan diracun itu adalah Abdullah ibn Umar. Tak apa, nanti kalau sampai bab tersebut kita akan lihat sejarah yang berlaku kepada Abdullah ibn Umar. Pun begitu, Abdullah ibn Abbas ini dia dikenali dengan namanya ataupun dengan gelarannya Hibrah al-Ummah, dakwat kepada ummah, terjemahanil Quran, penterjemah kepada Al-Quranul Karim. Ini kehebatan yang ada pada Abdullah ibn Abbas, sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadikan Abdullah ibn Abbas salah seorang ahli kabinet di dalam pemerintahannya. Dan setiap kali ada beberapa permasalahan yang berlaku, maka Abdullah ibn Abbas di antara tunggak paling penting untuk menentukan sesuatu kes dan juga peristiwa-peristiwa yang berlaku ataupun hukum-hukum yang berkaitan. Wallahu a'lam. Baik, salah satu di antara 1600 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, iaitulah berada dalam hadis yang kita bicarakan ini. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan, bila sebut muttafaqun alaihi artinya disepakati ke atasnya. Itu merujuk kepada Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Apa kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fima yarwi an rabbih, terhadap apa yang diriwayatkan oleh Nabi daripada Tuhannya, iaitulah ayat ini ataupun hadis ini adalah merupakan hadis kudusi. Hadis ini adalah merupakan hadis kudusi. Hadis kudusi ini apa dia? Sesuatu yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lafaznya bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui ilham yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis kudusi. Dia berbeza dengan Al-Quranul Karim, iaitulah ayat itu ataupun ucapan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah datang secara langsung daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang disebut? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan, Allah telah menetapkan ataupun Allah telah menulis akan setiap kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan. Maksud dalam ayat ini, innallaha katabal hasanati wassayyi'at, maksud daripada Allah menulis akan segala kebaikan-kebaikan itu ada dua maksudnya. Yang pertama, ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan Allah menulis kebaikan dan keburukan itu Allah telah menetapkan setiap sesuatu perkara itu baik dan juga buruk. Yang menentukan tentang persoalan minuman ini halal ataupun haram, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Arak haram bukan datang daripada kita yang menentukan haramnya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan pengharaman tersebut. Apalagi binatang yang haram, seumpama babi sebagai contohnya, ataupun binatang yang tidak dihalalkan kepada kita makan, binatang yang berbisa, maka siapa yang menentukan? Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud daripada innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sementara pendapat yang kedua pula, pandangan yang disebut oleh para ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan akan kebaikan dan keburukan itu, iaitu melalui perantaraan malaikat-malaikat yang menjaga diri kita. Hafazah, kita ada malaikat, sekurang-kurang malaikat yang bersama dengan kita ini, itu ada 4 malaikah. Malaikat yang menjaga bahagian hadapan kita, malaikat yang menjaga bahagian belakang kita. Dalilnya di mana? Itu berdasarkan dalam surah Ar-Ra'd. Tuan-tuan boleh baca balik catatan yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Allah menyebut lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih. Ya, baginya itu mu'aqibat, iaitulah malaikat-malaikat yang akan bertukar ganti shift dan kerja mereka itu. Dan malaikat ini disebut dalam catatan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ada 4 sekurang-kurangnya dalam diri kita, malaikat yang tidak akan berpisah daripada kita. Malaikat yang sentiasa menjaga bahagian hadapan dan bahagian belakang. Begitu juga malaikat yang menjaga kiri dan kanan. Malaikat yang jaga kiri dan kanan itu dia nak mencatat setiap gerak-geri dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Baik. Thumma bayyana zalika, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan sedemikian. Thumma bayyana zalika faman hamma bihasanatin, maka barang siapa hamma, apa maksud daripada hamma itu? Ai azama, iaitulah seseorang itu berazam, seseorang itu berniat dan ada keazaman. Dia berbeza dengan orang yang lahir khawatir. Khawatir ni maksudnya lintasan-lintasan dalam diri kita. Kita kan banyak macam-macam dalam sembahyang pun kadang-kadang terlintas macam-macam perkara. Dia tengok, cuba tuan-tuan tengok tadi dalam solat tadi, rasa-rasa macam-macam tak lintasan. Ya. Ada lintasan-lintasan dalam pemikiran kita yang terlintas, berbicara. Sementara yang dimaksud dengan ham ini, yang dimaksudkan dalam hadis ini berkaitan dengan ham ini, ulama mengatakan itu bermaksud iaitulah niat dan juga keazaman yang telah pun diikat pada niat tersebut. Saya nak niat berpuasa lah esok sebagai contohnya, tapi tidak ada persiapan dan tidak ada kesungguhan. Pagi esoknya semasa tengok makanan, la ilaha illallah, disediakan jamuan, Masya Allah, tak pernah kambing golik sedia di hadapan. Tak jadi terus, tak apalah, bukalah hari ini. Maknanya memang tidak ada kesungguhan. Maksud daripada ada keazaman itu memang dia bersiap sedia untuk menuju ke arah tersebut. Dia ada kesungguhan. Dalam keadaan kesungguhan itu, waktu sebelum daripada subuh bersahur, dia bersahur, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tiba-tiba pada waktu siangnya di atas sebab yang tertentu, atas kesungguhan yang ada tadi, tiba-tiba tidak jadi, ada beberapa kelebihan yang akan diberikan oleh Allah. Maka kerana itu tuan-tuan hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahirkan dalam diri kita, ulama mengambil daripada hadis ini, yang pertamanya berdasar kepada hadis hamma bihasanatin, itu memberikan maksud kepada kita, tolong lahirkan dalam hati kita ini untuk sentiasa melakukan kebaikan. Minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada berfikir sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Hati ini tolong jaga untuk sentiasa melakukan kebaikan. Hari ini, esok, saya nak, kalau boleh esok pagi saya nak bangun waktu subuh dalam keadaan awal, nak datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
pagi esok sebelum subuh nak baca surah Al-Waqi'ah. Letakkan kesungguhan dalam diri kita. Dan malam tersebut telah pun bersiap sedia. Jangan tidur jam 1 pagi, kata nak bangun subuh, tidak ada persiapan daripada diri kita, tidak bersungguh-sungguh. Baik. Hadis menyebutkan faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat dan berazam dengan sesuatu kebaikan, hasanatin Rasulullah menyebut dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum. Dan bila bentuk dalam perkataan yang dituturkan oleh Nabi SAW dalam bentuk umum, apapun perbuatan-perbuatan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, jika ia membawa kepada kebaikan, maka dia akan diberikan pahala. Hasanah sifatnya adalah satu perkara yang cukup umum. Itu menarik, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat dalam perkataan di dalam bahasa Arab, nakirah itu dia memberikan maksud, ataupun perkataan yang umum itu dia memberikan maksud yang pelbagai. Baik. Falam ya'malha, dan dia tidak beramal dengan kebaikan tersebut. Tiba-tiba tidak jadi. Azam kekuatan sudah ada, tetapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadi keinginan dan keazaman yang ada pada dirinya untuk dilaksanakan. Katabahallahu asyara hasanatin. Katabahullah, minta maaf. Katabahullahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ini akan mencatat di sisinya itu sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Dapat juga kebaikan tersebut. Maka sebab itu tuan-tuan, tadi saya katakan bahawa letakkan dalam niat kita ini untuk sentiasa melakukan kebaikan dan berazam untuk melakukan kebaikan tersebut, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Indahnya Islam. Tidak ada pada mana-mana agama melainkan hanya berlaku dalam Islam, sehingga niat pun diambil berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting niat dan diiringi dengan keazaman. Adapun kalau hanya sekadar niat semata-mata tapi tidak ada keazaman untuk melakukan hal tersebut, maka dia tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak dijadikan satu kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya hadis mengatakan wa in hamma biha, dan jika sekiranya dia ada keinginan dan keazaman terhadap perkara tersebut, fa'amilaha, lantas dia melakukan amalan tersebut, perbuatan tersebut, katabahallahu asyara hasanatin, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatat perbuatan ataupun perkara tersebut sebanyak 10 kali ganda. Masya Allah. Ila 700 dha'fin ila ad'afin kathirah, sehinggalah sampai kepada 700 kali ganda, bahkan kepada gandaan yang banyak. Paling minima, orang yang melakukan kebaikan sesudah dia berniat untuk melakukan kebaikan tersebut dan sesudah dia berazam untuk melakukannya, dan kemudian dilakukan perkara tersebut. Pagi nanti katakan kita nak memberikan sedekah di masjid ni, ada tabung, nak masukkan duit di situ, dan akhirnya kita membawa duit tersebut, wang tersebut, dan pada saat ketika itu kita masukkan wang itu di dalam tabung tersebut, 10 kali ganda sekurang-kurangnya akan diberikan oleh Allah. Itu haddul adna, iaitulah had yang paling minima yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Subhanallah. Dan Allah akan menambahkan sehingga sampai 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu, ila ad'afin katsirah. Bagaimana boleh berbeza ini? Orang timbulkan persoalan tersebut. Ustaz, macam mana boleh jadi berbeza? Kami semua datang rasanya menunaikan salat dalam keadaan yang serupa, menutup aurah, arahan SOP, surau kata tolong bawa sajadah, kita bawa sajadah. Sebagai contoh, kita pun datang, bawa dah, ikut dah sama-sama. Tapi tiba-tiba diberikan pahala yang berbeza-beza. Seorang mendapat 27 kali ganda, yang seorang mendapat lebih daripada 27 itu pada jamaahnya, belum lagi dikira dengan kebaikan tersebut. Semuanya berbeza-beza. Maka ulama melihat kepada sejauh mana keikhlasan kita dalam kita melaksanakan kerja tersebut. Semakin ikhlasnya diri kita dalam melakukan kebaikan tersebut, maka semakin tinggi pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Rasulullah mengingatkan pada kita, tak apa, paling rendah pun akan diberikan, iaitulah sebanyak 10 kali ganda atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, buat kebaikan yang banyak kelebihan. Dan saya tertarik dengan satu kata-kata yang diungkap oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif.
di mana beliau mengatakan bahawa sesungguhnya amalan yang terbaik yang kalau kita nak Allah mengenali dan mengingati kita, iaitulah ketika kita sihat, tolong jangan kita abaikan waktu-waktu dalam kehidupan kita dengan kita memenuhkan waktu tersebut dengan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nanti semasa kita berada dalam keadaan sakit, Allah berikan kepada kita ujian, di waktu itu Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Ta'arraf ila Allah fil raqa'i ya'rifka fi syiddah. Rasulullah menyebut, kenalilah Allah Subhanahu Wa Taala ketika kamu berada dalam keadaan bahagia. Fil raqa', raqa' ni bahagia, kaya, seronok, tidak sakit dan segala-galanya itu Allah berikan pada kita, kita kenal waktu itu, kita mengenali akan Allah. Maksudnya kita penuhkan hidup kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengenali kita, ya'rifka, dia akan mengenali engkau di saat engkau berada dalam keadaan syiddah, dalam keadaan susah. Di situlah akan ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa amalan-amalan yang terbaik afdal itu iaitulah waktu ketika Allah berikan kesihatan kepada kita. Baik. Terusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung, wa in hamma bi sayyi'atin, jika sekiranya seseorang itu berazam dan berniat untuk melakukan kejahatan, sayyi'ah. Dalam Al-Quran tuan-tuan, Allah menyebut dosa-dosa kecil ini dengan perkataan sayyi'at. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Bila sebut, ulama tafsir mengatakan segala kalimah-kalimah yang Allah sebut dengan sayyi'at itu dalam Al-Quranul Karim itu merujuk kepada dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar Allah akan menyebut dengan kalimah kabair. Ya, kabair itu merujuk kepada dosa-dosa besar. Ini di antara kalimah dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala bicarakan. Jika sekiranya kamu meninggalkan dosa-dosa yang besar itu, kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kamu. Dosa yang besar itu diisi dengan paling utama, dia perlu untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Nanti bab taubah kita akan lihat. Adapun dosa-dosa yang kecil ini dia boleh dihilangkan selain daripada bertaubat istighfar kita selepas daripada solat. Solat yang kita laksanakan itu juga boleh menghapuskan dosa kecil kita. Ya, salawatul khams wal jum'atu ila al jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun lima bainahun majtunibal kaba'ir. Kata Nabi SAW, sembahyang 5 waktu. Kemudian daripada Jumaat, menunaikan Jumaat menuju kepada Jumaat berikutnya. Daripada Ramadan menuju ke Ramadan berikutnya itu mukaffiratun, dia dapat menghapuskan lima bainahun, di antara waktu-waktu tersebut itu, selagi mana seseorang itu menjauhi akan dosa-dosa besar. Bermakna dengan kita menunaikan sembahyang berjamaah, solat 5 waktu ini, sebenarnya dia adalah merupakan penghapus dosa-dosa kecil kita. Ambil wuduk, jaga wuduk. Wuduk ini juga adalah merupakan penghapus kepada dosa-dosa kecil kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebut dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu yang kita ulang selalu. Banyakkan bacaan tersebut selepas daripada solat. Itu di antara lain memberikan kelebihan, dia akan dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang ada pada diri kita. Walau kanat zabadal bahr, walaupun dia sebanyak buih-buih yang berada di lautan. Baik. Nak tamatkan ni. Azan dulu kemudian kita tamat boleh tak? 1 minit 2 minit lagi kita tamatkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hadirin muslimin, para jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi kita cuba tamatkan hadis ini. Rasulullah menyebut wa in hamma bihasanatin, dan jika seseorang itu berazam bisayyi'atin untuk melakukan kejahatan, falam ya'malha, dan dia tidak mengamalkan, tidak melaksanakan kejahatan tersebut, katabahallahu ta'ala indahu, Allah akan mencatatkan di sisinya itu hasanatan kamilah, tetap akan diberikan pahala oleh Allah dengan satu pahala, dengan satu kebaikan daripada Allah dalam keadaan sempurna. Ada orang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tetap berikan sedangkan dia ingin melakukan kejahatan? Soalnya dia ada niat tersebut, tiba-tiba dia menarik niat tersebut itu dan dia tidak jadi melaksanakan kejahatan. Ada niat untuk membunuh, tiba-tiba tidak jadi teringat Allah Subhanahu wa taala. Takutnya itu bukan takut kerana manusia. Datang tadi nak pergi ke masjid, dia nak mencuri. Tiba-tiba ada orang lalu di situ. Dia pun tak jadi. Dapat pahala tak ustaz? Tak dapat pahala. Sebab dia lakukan itu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia buat tu kerana manusia. Manusia tengok tak jadi nak ambil.
manusia tak ada, dia akan mengambil barang tersebut. Itu tidak termasuk kebaikan yang akan diberikan oleh Allah. Sebaliknya, kebaikan akan diberikan oleh Allah bila mana seseorang ingin melakukan kejahatan tersebut tidak jadi kerana teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lantaran daripada itu akan diberikan oleh Allah. Sebabnya apa? Kerana apabila dia menarik kejahatan tersebut, sebenarnya dia sedang memberikan kebaikan kepada orang lain. Niat untuk membunuh seseorang dan tidak jadi untuk membunuh, artinya dia berjaya untuk meletakkan penindasan ataupun kezaliman kepada orang lain, maka itu dianggap sebagai satu kebaikan dan Allah berikan pahala kepadanya. Ada kaedah yang disebut oleh para ulama, antaranya ulama mengatakan apa dia? Lil wasaili laha hukmul maqasid. Setiap daripada wasilah perantara itu, baginya itu hukum ataupun baginya itu ketentuan, sama ada pahala, dosa dan sebagainya, dia berkaitan dengan maksud yang dikehendaki. Jadi segala perkara yang membawa kepada kejahatan, kejahatanlah yang akan diberikan. Tetapi kalau sesuatu yang boleh membawa kepada kebaikan, kebaikanlah yang akan diperolehi dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma biha, jika seseorang itu ada cita-cita dan keinginan untuk melakukan kejahatan tersebut, fa'amilaha, lantas dia melaksanakan keazaman niat yang ada pada dirinya itu, katabahallahu sayyi'atan wahidah, Allah juga akan memberikan kepadanya satu kejahatan ataupun satu dosa yang sempurna ke atas dirinya. Masya Allah, betapa indahnya Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Kalau kebaikan berganda-ganda, kebaikan diberikan pahala oleh Allah. Tapi kalau kejahatan yang dilakukan oleh setiap daripada hamba Allah yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan melipat kali gandakan dosa-dosa dan kejahatan tersebut. Sebaliknya Allah memberikan dengan bilangan yang cukup rendah dan ringan daripada Allah sebagai tanda keadilan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulan, ringkasnya tuan-tuan, kita ambil daripada hadis ini agar kita jadikan hati kita ini sentiasa terbit dalam hati kita perasaan untuk sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan hati kita yang terbit untuk kita sentiasa mencari kebaikan itu adalah penyebab dan merupakan punca yang menjelmakan kebaikan dalam kita melaksanakan amalan-amalan dalam kehidupan, dan merupakan sebab utama untuk kita menerima pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, seperti mana yang berlaku dalam hadis berikutnya nanti yang akan kita bicarakan. Maka dari ini yang dapat dan sempat untuk kita bincang dan bicarakan pada malam ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirallahal azim li wa lakum wa billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والبغي والمنكر ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.